们预备心来敬拜，我们一起来默祷。要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的装饰敬拜耶和华。请会众站立，我们一起歌颂我们的神。耶稣必作万国君王。会众请坐，我们一起唱赞美赞美。是我磐石，是
我永远救恩盼望。赞美赞美，耶稣被钉君王，高声赞美，耶稣担当我忧伤，无比大爱，奇妙胜过衡量。赞美赞美，诉说他无比的大爱。赞美赞美，万物直到万代。赞美赞美，赞美耶稣慈爱救主，天上众生高声唱和撒那。耶稣基督掌权直到永永远远，管他管他，现世是君王。基督来临，战胜罪恶与死亡，荣耀全能都归耶稣我王。赞美赞美，诉说他无比的大爱。赞美赞美，万物直到万代。我们一起来祷告。我们在天上的父，爱我们的主耶稣基督，我们满心感谢你，感谢你的恩典，感谢你赐给我们力量和健康的身体，使我们能够来到你的面前。我们要来敬拜赞美你，我们要称颂你的名，我们要听你的话，求主赐给你的仆人智慧，能够传讲你的话，也求你赐给我们智慧，能够明白顺服你的话。我们把今天的崇拜完全交托在你的手中，一切荣耀都归给主。我们这样祷告，奉主耶稣基督的名，阿们。在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来省察自己。我们预备心认罪祷告。我们唱宝血能力，唱完后，我们一起跪在上帝的面前。你眼从你的罪观释放啊，在主宝贵血真有能力。你眼的生一切恶习情嘛，耶稣宝血内有能力，真有能力，记载的能力在羔羊宝血里，真有能力，记载的能力显明在羔羊宝血内。你眼从骄傲舍已释放吗？在主宝贵血真有能力。你眼在主血前内洗清吗？耶稣宝血内有能力，真有能力，记载的能力在羔羊宝血里，真有能力，记载的能力显明在羔羊宝血里。你眼接近比较血海白马，在主宝贵血真有能力。你眼在神面前洗净罪吗？耶稣宝血内有能力，真有能力，记载的能力在羔羊宝血内，真有能力，记载的能力显明在羔羊宝血内。这时刻，我们要谦卑的来到主的面前来认罪。还没认罪之前，我们先读认罪经文，在诗篇86篇第5节， Mazmur 86 ayat yang kelima。我们一起来读：主啊，你本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱，是给凡求告你的人。Sebab Engkau ya Tuhan baik
dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. 我们默默地来到主的面前来认罪。慈爱的父神，现今您的众儿女真诚来到你的跟前，为要得恩惠蒙怜悯，求你赐下圣灵做我们随时的帮助。这一刻，我们需要你的光照，求父神赦免我们经常处在忙碌状态，忙着工作，忙着服侍，忙着特会，却很少每天让自己的心安静下来。求问主，我们今天所做的都是你的旨意吗？求父神赦免我们经常忙于自己和别人的需要，却忽略了主的需要。求主帮助我们每一天分别时间，安息在主里，让主来调整我们对准主的心意。我们祷告祈求，这奉靠主耶稣基督的名，阿们。我们念主祷文来做结束。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请起立。我们一起来宣读我们的信仰，使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。我们一起来起应。信徒的增长，弟兄们，我们不是以为自己已经得着了。我只有一件事，就是忘记背后，努力面前，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧、悟性上，满心知道神的旨意，好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神。你们却要在我们主救主耶稣基督恩典和事实上有长进，愿荣耀归给他，从今直到永远。Pertumbuhan orang Kristen. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna.
sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setiap kali saya naik di atas mimbar ini, 每一次我站在这个讲台上， saya hanya bisa mengatakan semata-mata anugerah yang daripada Tuhan. 我可以这么说，这都是上帝的恩典。 Ketika melihat orang-orang yang dekat dengan kami, sekitar kami juga sudah terpapar oleh COVID. 当我们注意到，在我们周围接近我们的人都感染了这个病毒的时候， Seakan-akan kami diingatkan sedang menanti giliran saja. 好像我们被提醒什么时候轮到我们。 Tetapi sampai sekarang kami masih dipercayakan Tuhan untuk melayani. 但是一直到现在，上帝还信任我们来服侍他。 Itu semata-mata hanya belas kasihan daripada Tuhan. 这只不过都是上帝的怜悯。 Terima kasih untuk setiap saudara-saudari yang mendoakan kami yang melayani. 我们非常谢谢每一个弟兄姐妹为我们的服侍来祷告。 Tanpa dukungan doa daripada saudara-saudari sekalian, 如果没有兄弟们的这个祷告来支持我们， saya yakin di dalam pelayanan gereja kita tidak mungkin bisa berjalan dengan baik dan lancar. 我相信我们教会的服侍将不会这么顺利的进行。 Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sekali lagi berdoa. 在还没有听到神的福音之前，我们再次来祷告。 Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk berdiri di atas mimbar ini untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin berkati juga untuk setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Agar kami boleh mengerti kehendak yang daripada Tuhan, beroleh penghiburan, kekuatan yang daripada-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap saudara-saudari kami, hamba-hamba-Mu dan juga setiap jemaat Tuhan yang sedang terpapar COVID. Mohon Tuhan berbelas kasihan, kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan mereka, pulihkan keadaan mereka, dan beri mereka kekuatan penghiburan yang daripada Engkau. Terima kasih surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam Engkau. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam kepercayaan di dalam dunia ini, 在这世界上一些的信仰， ada berbagai kepercayaan tentang kehidupan setelah kehidupan sekarang 有 ini. 种种对于这个生命之后的生命的这个说法，有几种的信仰。 Ada yang mengatakan setelah daripada kehidupan sekarang ini manusia akan menjadi hantu. 有的人说，人死了之后会变成鬼。 Ada juga yang mengatakan orang yang meninggal dunia nanti akan menjadi ilah-ilah tertentu. 那么有的人说，人死了之后会变成某一种的这个 Ilah-ilah tertentu. 某种的物件。 Oleh sebab itu menjadi pertanyaan kita adalah, 因此，我们要提出的问题是： sebenarnya orang yang meninggal dunia rohnya jadi hantu atau jadi ilah-ilah tertentu. 那么一个人的这个
生命，如果他死了之后，他的灵魂将变成鬼，或者变成一些的神明呢？ Firman Tuhan hari ini memberitahu kepada kita 今天神的话语来告诉我们， kehidupan setelah kehidupan seperti sekarang ini, manusia tidak akan menjadi hantu ataupun ilah-ilah tertentu. 那么我们的生命结束之后，我们的灵魂将不会变成鬼，或者变成另外的一个神明。 Siapa yang mengatakan ini? 谁告诉我们的呢？ Yang mengatakan ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. 告诉我们的就是那个道成肉身的神， Dia adalah roh yang menjelma menjadi daging. 他本来是一个灵体，现在化身为这个肉体。 Dialah yang akan memberitahu kepada kita tentang kehidupan yang sesungguhnya di balik kehidupan dalam dunia ini. Setelah kedua dunia ini. 就是他来告诉我们，这个生命以后结束之后的生命，或者我们的来生是怎么样的一个生命。 Tema kita pada pagi hari ini adalah life after life. 今天早上我们的主题就是生命之后的生命，或者来生。 Apa yang terjadi di balik kehidupan setelah kehidupan dalam dunia ini? 那么在我们的来生到底是怎么样的一个生活呢？ Mari kita membuka di dalam Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. 我们来打开我们的圣经，在马可福音第12章18到27节。 Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. 马可福音12章18到27节。 Kita akan membagikannya menjadi dua kebenaran firman Tuhan di dalam perikop firman Tuhan 在 ini. 这一段的经文，我们将它分为两段了。 Yang pertama, kita belajar tentang kebenaran, berhati-hatilah dengan pengajar kebenaran yang tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. 第一点就是我们要学习谨慎小心那些不符合真理的教导。 Berhati-hatilah dengan pengajar kebenaran yang tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. 我们必须谨慎，必须小心那些不符合真理的这个教导。 Tercatat di dalam ayat 18 sampai 24. 记载在第18到24节。 Karena cukup panjang kita membacanya dalam bahasa Indonesia saja. 因此，我们只用印尼文的经文来读。 Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang akan menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci, maupun kuasa Allah." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, orang Saduki adalah orang Yahudi yang kaya dan berpendidikan. 弟兄姐妹们，那些撒都该人都是一些很有知识的有钱人， Jumlah mereka sebenarnya sangat sedikit. 他们的人数其实不是很多， Tetapi pengaruh mereka sangat besar karena mereka menduduki posisi-posisi yang penting di dalam kepemimpinan bangsa. 但是他们却是很有这个影响力，因为他们多数都是在领导这个阶级里面的人。 Orang Saduki hanya percaya pada pengajaran hukum Musa. 这些撒都该人只相信摩西的律法， Mereka tidak mengikuti tradisi-tradisi yang diajarkan oleh orang Farisi. 他们不随从那些法利赛人所教导的一些传统。 Mereka juga boleh dikenal sebagai orang-orang yang modern dalam kehidupan orang Yahudi.
在犹太人的生活圈子里面，他们可以说是一些新派的人， Dan bahkan dalam teologia mereka, 甚至在他们的神学里面， mereka tidak akan mudah percaya kepada hal-hal yang di luar pengetahuan, ilmu pengetahuan. 在知识以外的事情，他们很难的去接受。 Dengan kata lain, sesuatu yang tidak logis, mereka akan menolaknya. 换句话说，他们都不能够接受一些不合乎逻辑的事情。 Padahal menurut pemahaman kita, ada hal-hal yang bisa kita mengerti dengan pikiran, tetapi ada hal-hal tertentu yang hanya kita bisa terima melalui iman. 而按我们的理解，有一些事情我们能够用我们的思想来去理解，但是有一些事情我们不得不用我们的信心去接受。 Kondisi mereka pada saat itu sama seperti kondisi sekarang para teolog-teolog liberal. 他们当时的情况就像现在一些这个自由神学的这个思想， Yang mengakui keselamatan tidak hanya melalui diri Yesus Kristus, 他们只相信他们相信救恩不是单单只靠耶稣， tidak mempercayai ketuhanan Yesus Kristus, 他们不相信耶稣基督的神性， dan sebagian yang tidak mempercayai adanya mujizat-mujizat. 而另外一些人他们不相信有神迹。 Ini juga sama seperti sebagian orang Kristen 这就像一部分的基督徒， yang mempercayai adanya Tuhan tapi tidak percaya adanya setan. 他们只相信有神，但是不相信有魔鬼。 Mempercayai adanya perjanjian baru tapi tidak mengakui perjanjian lama. 他们只相信新约圣经，但不相信旧约圣经。 Yang hanya percaya pada Injil yang mengajarkan teologia kemakmuran tetapi tidak mempercayai teologia tentang salib Kristus. 他们只相信那些教导健康与财富的这个神学，并不相信有十字架与苦难的神学。 Orang-orang Saduki mereka mempercayai 5 kitab Musa. 这些撒都该人，他们只相信摩西五经。 Mereka mengklaim bahwa di dalam 5 kitab Musa tidak berbicara tentang kebangkitan. 他们说在摩西五经没有提到这个复活的事情。 Yang mereka tahu di dalam 5 kitab Musa adalah bagaimana mengajar mereka hidup dengan benar supaya hidup mereka bisa sejahtera. 他们只知道这摩西五经教导他们要怎么样按照神的律法来生活，因此他们的生活能够得到丰盛的生命。 Oleh karena pemahaman mereka inilah, 因为他们对这些的理解， mereka mencemooh mereka yang mengajarkan tentang kebangkitan. 所以他们就嘲笑那些有关复活的教导。 Mereka memberikan argumentasi tentang hubungan suami istri dalam dunia ini dengan hubungan suami istri nantinya. 他们就用这个在今生的夫妻的关系与在来生的夫妻的关系来嘲笑这些事情。 Kalau kita berpikir sejenak, mengapa mereka berpikir demikian? 我们想一下，他们为什么会这么想呢？ Bukan tidak mungkin mereka menganggap hubungan suami istri dalam dunia ini begitu penting adanya. 毫无可能并他们可能觉得夫妻关系在世界上是这么的重要， Sama seperti orang Indian di Amerika 就像在美国的印第安人， yang menganggap bahwa di sorga ialah suatu tempat berburu yang indah. 他们认为天堂就是一个非常好打猎的地方， Sehingga mereka berpikir akan terdapat berbagai jenis-jenis binatang perburuan di sorga nantinya. 因此他们认为在天国以后，他们可以打到其他很好的猎物。 Bagi orang yang dilahirkan dalam tradisi yang suka makan, 对于一个喜欢吃的人， maka yang dia khawatirkan adalah setelah kematian apakah dia akan mendapat makanan atau tidak. 所以他们的思想就是当他们死后，他们是不是能够再得到吃的？ Bagi mereka yang memiliki pikiran dalam tanda petik hawa nafsu seksualitas, 对于那些思想有淫乱的人， maka tidak heran yang ia dambakan nantinya adalah wanita-wanita cantik yang akan menemaninya. 那么他们认为以后他们死后有许许多多那个漂亮的女孩子来陪着他们。 Dengan kata lain, apa yang menjadi keinginan kita dalam dunia ini seringkali mempengaruhi cara mengerti kebenaran
yang akan dipelajarinya. 换句话说，我们现在所思想的，影响到我们对这个真理的理解。 Pada saat saya pelayanan di Pekanbaru, 当我在Pekanbaru侍奉的时候， saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. 我跟一位这个牧者见面， Ya, hamba Tuhan yang melayani di gereja tertentu. 在某一个教会侍奉的一个牧师。 Ketika kami berbincang-bincang, 当我们在聊天的时候， entah bagaimana kami berbicara tentang keluarga daripada Yesus. 我们就聊到耶稣的家庭。 Dan pada saat itu saya mengatakan Yesus Kristus dilahirkan dari keluarga anak tukang kayu yang miskin atau kurang berada. 那么那个时候我就说到，耶稣出生在一个木匠、一个贫穷的家庭。 Ketika dia mendengar perkataan saya ini, dia tidak bisa menerimanya. 当他听到我说的时候，他不能够接受这个事实。 Dia mengatakan Yusuf adalah keturunan Raja Daud. 他说约瑟是一个王的后代。 Maka Yusuf juga adalah keluarga tukang kayu yang kaya raya. 那么他说约瑟是一个非常富有的一个木 Bapak 匠。 Ibu Saudara, kalau kita diperhadapkan pada kondisi yang 弟 demikian, 兄姐妹，如果我们面对这个事情， bagaimana kita menyelesaikannya? 那么我们要怎样来解决呢？ Dia punya dukungan Alkitab bahwa Yusuf keturunan Raja Daud. 他有圣经支持说约瑟是大卫的后裔， Dan itu benar di dalam Alkitab juga mencatatnya. 而事实上本来就是这样记载的。 Tetapi bagaimana kita bisa memberikan argumentasi bahwa Tuhan Yesus dilahirkan dari keluarga yang bukan orang kaya? 但是我们怎样跟他们理论说耶稣是出生在一个贫穷而不是富有的家庭里 Maka 面 kita 呢？ kembali kepada Alkitab firman Tuhan untuk 那么 menjelaskannya. 我们就要回到圣经神的话语来解决这个问题。 2 Korintus 8 ayat 9. 哥林多后书第2章第8节， 2 Korintus 8 ayat 9. 哥林多后书第2章第8节， 2 Korintus 8 ayat 9. 哥林多后书第8章第9节。 Firman Tuhan mengatakan karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 这边记载说，我们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可成为富足。 Ayat firman Tuhan ini cukup jelas memberitahu pada kita ketika dia datang ke dalam dunia, Yesus Kristus datang di dalam kemiskinan. 这段经文很清楚的告诉我们，当他来到这个世界上的时候，他是一个贫穷的身份出生的。 Bagaimana dengan orang tua daripada Tuhan Yesus? 那么他的这个父母亲是怎么样呢？ Lukas 2 ayat 21 sampai 24 memberitahu pada kita. 路加福音第2章第21到24节告诉我们， Dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. 满了8天，就给孩子行割礼，以他起名叫耶稣，这就是没有成胎以前天使所起的名。按摩西律法满了洁净的日子，他们带着孩子上耶路撒冷去，要把他献于主。正如主的律法上所记，凡头生的男子必称圣归主，又要照主的律法上所说，会用1对斑鸠，会用2只猪鸽献祭。 Yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa orang tua daripada Tuhan Yesus mempersembahkan burung tekukur dan juga 2 ekor burung merpati.
这边我们要提出的问题是，为什么他的父母亲只献2只的猪鸽或者1对的这个斑鸠呢？ Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali melihat kitab Taurat. 那么为了这个答复，我们再回到这个律法书上。 Imamat 12 ayat 8 memberitahu kepada kita, 利未记第12章要告诉我们， tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa, dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. 他的力量若不够献1只羊羔，他就要起2只斑鸠，或是2只猪鸽，1只为燔祭，1只为赎罪祭。祭司要为他赎罪，他就洁净了。 Firman Tuhan memberitahu dengan jelas sekali sesuai dengan hukum Musa, untuk orang yang tidak mampu mereka mempersembahkan burung tekukur dan burung merpati. 神的话语非常清楚的告诉我们，如果一个能力不足够的人或者贫穷的人，他们只足够献斑鸠或者是猪鸽。 Dua bagian firman Tuhan ini menurut saya sudah cukup membuktikan bahwa Yesus datang ke dalam dunia, dia dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. 这2节的经文足以证明耶稣是当时以贫穷的身份出生在这个世界上的。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 主爱的弟兄姐妹们， ketika Tuhan Yesus di padang gurun, 当耶稣在旷野的时候， dia menghadapi pencobaan iblis yang mengutip ayat Alkitab. 他面对魔鬼利用经文来给他试探， Dan Tuhan Yesus menghadapi pencobaan itu juga dengan ayat firman Tuhan. 而耶稣也用经上的经文来回答魔鬼 Oleh sebab 的。 itu betapa试探。 pentingnya kita mengerti firman Tuhan 因此，我们非常的重要，必须明白圣经的话语， untuk bisa membedakan pengajaran yang benar dan pengajaran yang tidak benar. 来分辨一个正确的这个教导，或者一个错误的教导。 Gereja kita sedang menggalakkan gerakan membaca Alkitab bagi seluruh jemaat. 我们的教会推动全体的会有这个读经的运动。 Saya mengharapkan seluruh jemaat ikut terlibat mendukung gerakan membaca Alkitab 我 ini. 非常希望每一个恩典堂的会友都能够支持参与这个读经的运动， Supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam firman 因此 Tuhan. 我们能够在主的话语里面一起的增长。 Supaya kita yang sudah menjadi orang Kristen, kita juga membaca kitab suci kita dengan baik dan 因此， benar. 我们已经称为基督徒的人，我们好好的来读我们的圣经。 Saya khawatir sekali banyak orang-orang Kristen mengaku Kristen tapi tidak baca Alkitab. 我非常的挂虑，有一些他自称为基督徒的人，但是从来不读圣经的。 Sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, 1 kali baca Alkitab selesai pun belum pernah. 他即使已经成了基督徒10几年，但是从来没有真正的读过一遍的圣经。 Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita selama 2-3 tahun ini, kita membaca Alkitab dari apa yang sudah dipersiapkan oleh gereja, kita menyelesaikannya bersama-sama. 因此，我们教会就举办一个有次序的读经，使到我们2年或者3年之内就一起的读完一本的圣经。 Khususnya bagi kita yang mengikuti segrup, ada ketua segrup yang bantu memantau kita apakah kita baca Alkitab hari itu atau tidak. 特别是在我们有参加小组的人，我们的组长会引导我们看看我们是否有读这个经文。 Bagi kita yang juga selama ini sudah rajin baca Alkitab, 对于我们本来已经每天在读圣经的人， mari kita sama-sama dukung gerakan baca Alkitab daripada gereja kita 我们也一起支持这个读经运动， dengan membaca bagian firman Tuhan yang ditentukan oleh gereja membacanya bersama-sama. 就是跟着教会所指定的一段的经文，每天的跟着这个读这个经文。 Hal ini memberitahu kepada kita juga untuk belajar taat dan rendah hati menaati apa yang diajarkan oleh gereja. 这也教导我们怎样顺服谦卑，教会所教导我们的。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 19 firman Tuhan yang kita baca tadi,
弟兄姐妹，从这19节的经文我们所读到的， Orang Saduki berkata kepada Tuhan 这 Yesus, 些撒都该人对耶稣说： Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. 他们对耶稣说：“夫子摩西为我们写着说，人若死了，撇下妻子没有孩子，那他兄弟当娶他的妻为哥哥，生子立后。” Apa yang mereka sampaikan ini sebenarnya adalah sebuah tanggung jawab mewariskan keturunan daripada saudaranya. 这他们所说的，其实是一个兄弟将负起他这个责任，要怎么样传宗接代。 Apa yang mereka katakan merupakan kutipan yang mereka ambil dari hukum Musa di dalam Ulangan pasal 25. 他们所读的这段经文起自于《生命记》第25章， yang dikenal sebagai aturan pernikahan Levirat. 这就是雷菲拉式的婚姻。 Dalam bahasa Latin, Levir yang berarti saudara ipar. 那么按照这个拉丁文 ，Levi 就是法定之内或者婚姻之内的兄弟的婚姻关系。 Di dalam aturan ini sebenarnya ingin memberitahu pada kita bahwa ketika seorang pria menikah dan meninggal tanpa anak, maka saudaranya melanjutkan pernikahan itu untuk melanjutkan keturunan. 在这个婚姻的规定里面，其实是这样，要确定一个已婚的男人，如果他结婚之后没有儿子、没有儿女，那么他的兄弟要娶他寡妇的这个兄嫂为妻，作为传宗接代。 Supaya nama keluarga tidak hilang. 因此，他们的姓氏不至于消失了。 Inilah tujuan semula daripada hukum Levirat ini. 这就是莱菲拉这个婚姻式的这个最终的目的。 Namun ketika orang Saduki bertanya pada Tuhan Yesus, mereka merekayasa cerita yang 但是 ada. 当他们提出这个问题来问耶稣的时候，他们自己制编了一个故事。 Mereka berargumentasi seakan-akan cerita itu dihiperbola sedemikian 那 lupa, 么他们将事情夸大了， sampai ada 7 saudara beristrikan 1 orang 甚至有 perempuan. 7个兄弟来娶一个女人为太太。 Mendengar pertanyaan daripada orang Saduki ini, Tuhan Yesus tidak segan-segan menegur mereka dan mengatakan, engkau sesat. 听到他们的问题，耶稣很不客气的，并且直接的指责他们说：“你们错了。” Ini perkataan Tuhan Yesus yang cukup keras kepada para rohaniawan Saduki pada saat itu. 这是当时耶稣指责那些撒都该人非常严厉的词句。 Bukan menganggap saja mereka sesat, 他们不单是误入之途， bahkan menuduh mereka tidak mengerti kitab suci dan kuasa daripada Allah. 甚至说到他们根本不明白圣经以及神的全能。 Kalau mereka mempercayai Allah itu maha kuasa, 如果他们相信神是全能的， maka mereka pasti akan mengetahui bahwa tiada yang mustahil bagi Allah. 他们肯定的会相信，在神没有难成的事。 Tuhan Yesus sebenarnya ingin memberitahu mereka yang membaca kitab suci tapi tidak mengerti kitab suci baik-baik. Tuhan Yesus ingin memberitahu mereka yang membaca kitab suci tapi tidak mengerti kitab suci baik-baik. 耶稣主要的这个跟他们说，他们只是读圣经，但是不明白圣经的含义。 Suatu hari saya diundang berkhotbah di satu gereja di Pekanbaru juga. 有一次，我也是在北干巴路被邀请在一个教会里讲道。 Ya, pada saat itu adalah acara perayaan Natal. 当时候的节目是庆祝圣诞节。 Ya, di dalam perayaan Natal tersebut ada sebuah drama 这个聚会当中，他们有表演一个的戏剧， yang diperankan oleh jemaat-jemaat gereja itu. 也就是当地教会的这个会友所 Dari 扮演 drama 的。 itu kira-kira ceritanya tentang ada orang-orang yang berdosa yang dihukum di dalam neraka. 在这个戏剧当中，讲述到一些犯罪的人，结果在地狱里面受刑罚。 Lalu ada beberapa jemaat yang
melakonkan sebagai iblis, 那么在教会当中的一些会友就扮演这个魔鬼的角色， dengan tertawa terbahak-bahak menghukum orang-orang berdosa 他们 itu. 大吵大笑的来这个刑罚那些犯罪的人。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， bagi kita yang mengikuti pembinaan dasar iman Kristen, 对于我们曾经参加过基督教初级信仰培训的 saya 人， sudah sering 我 mengatakan 已经时常的告诉你 ini 们， adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal. 这个是一个非常糟糕的一个错误。 Ini ada bertentangan dengan apa yang dicatat di dalam firman Tuhan. 这个是与上帝的话语违背的， Bukan tidak mungkin banyak orang-orang Kristen juga menganggap demikian, 也有可能有许多的基督徒也是这样的认为。 bahwa ketika di dalam neraka iblislah yang menghukum. 如果我们在这个地狱里面是魔鬼来刑罚我 Tetapi 们， kalau kita perhatikan Alkitab 但 baik-baik, 是如果我们仔细的阅读圣经， Wahyu 20 ayat 10 memberitahu pada 也 kita, 就是这个启示录第20章第10节告诉我们， dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. 那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。 Firman Tuhan memberitahu pada kita dengan jelas sekali, di neraka iblis bukan menghukum tetapi dihukum dan disiksa. 神的话语很清楚的告诉我们，在地狱里面，撒旦不是审判人，不是刑罚人的，而他本身是被刑罚的。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 主爱的弟兄姐妹们， renungan hari ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam mendengarkan firman 今天 Tuhan. 早上我们所讨论的问题，要提醒我们要非常的小心。 Dan bahkan firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita yang tinggal di zaman akhir ini, 神的话语也提醒我们住在这个末世时代的人， yaitu di dalam 2 Timotius 4 ayat 3. 就是在提摩太后书第4章第3节。 Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅。 Bapak Ibu Saudara, kondisi ini sudah terjadi di zaman sekarang 弟 ini. 兄姐妹，这个情况现在已经在发生了。 Ketika gereja-gereja bermunculan, 当这个建立了很多的教会的时候， apalagi di dalam kondisi ibadah online seperti sekarang ini, 特别是现在这个时候能够在上线聚会的这个时候， banyak orang ingin mendengarkan pengajaran-pengajaran yang mengenakkan telinga mereka. 有很多人喜欢听适合他们听的一些道理。 Mereka ingin mencari gereja-gereja yang memuaskan hati mereka. 他们只寻求那些能够满足他们心里的一些教会。 Mereka tidak lagi mau peduli bahwa apakah ibadah itu menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati dirinya 他们 sendiri. 也不在乎这些道理，其实是要讨神的喜悦，还是讨自己的喜悦。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang 因 terkasih, 此，亲爱的弟兄姐妹们， saya ingin mengajak setiap kita jangan sembarangan untuk mendengarkan firman Tuhan yang sebenarnya bukan kebenaran. 我非常邀请大家不要只听那些似是而非的真理， Ini poin yang pertama. 这是第一点。 Poin yang 那 kedua, 么第二点呢？ kita akan belajar dengan bimbinglah mereka yang telah keliru mengerti kebenaran dengan penuh kasih. 我们要用爱来引导那些误解真理的人。 Setelah Tuhan Yesus menegur mereka, Tuhan Yesus kembali melanjutkan perkataannya. 当耶稣责备他们之后，耶稣继续的对他们说， Ayat 25 sampai 27 memberitahu pada kita, 第25到第27节告诉我们， sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidak
Pernahkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. 人从死里复活，也不起也不降，乃像天上的使者一样。论到死人复活，你们没有念过摩西的书经纪篇上所载的吗？神对摩西说：“我是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。神不是死人的神，乃是活人的神。你们是大错了。” Tuhan yang kita sembah di dalam diri Yesus Kristus 我们敬拜的神耶稣基督， bukan saja Tuhan yang menyatakan kesalahan, 不只指责人的错误， tetapi Tuhan yang hendak meluruskan pemahaman mereka tentang kebenaran sesuai dengan kitab suci. 而要纠正他们对这个圣经的误解，使他们所了解的符合圣经。 Coba kita bayangkan bila Tuhan Yesus hanya mempersalahkan pengajar mereka dan mengatakan kamu sesat, 如果我们想象一下，耶稣只指示他们说：“你们错了， dan mengatakan kalian tidak mengerti kitab suci dan juga kuasa Allah, 你们不明白圣经的话语，也不明白神的全能。” lalu pergi beranjak meninggalkan mereka, 然后耶稣就走出去离开他们。 maka saya yakin dan percaya orang-orang Saduki pada saat itu tidak akan tahu apa yang menjadi kesalahan mereka. 我非常的相信，当时候撒都该人根本不知道他们是错在哪里。 Pada saat itu Tuhan Yesus memberikan satu kesempatan bagi mereka untuk meluruskan pemahaman mereka. 当时候耶稣给他们一个机会，要纠正他们的这个思想。 Ia memakai kesempatan itu untuk menguraikan ajaran kebenaran yang 他 sesungguhnya. 就利用这个机会来教导他们这个正确的这个教导， Supaya mereka boleh dipulihkan. 使到他们被恢复过来。 Kalau mereka tidak mau untuk menerimanya, 如果他们不肯接受的话， minimal orang-orang lain yang mendengarkannya mereka boleh diberkati. 最起码那些旁听的人也能够明白这个道理。 Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi mereka itu sesungguhnya adalah wujud kasih Tuhan kepada mereka. 弟兄姐妹，耶稣对他们所行的一切，就是表示耶稣对他们的爱。 Coba kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang life after life. 我们来看一下耶稣到底教导有关这个来生的问题是怎么样的。 Firman Tuhan berkata, atau Tuhan Yesus sendiri berkata, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. 耶稣告诉他们说：“人从死里复活，也不起也不降，乃像天上的使者一样。” Dari ayat ini memberikan kita 3 pemahaman yang sangat sederhana. 从这段的经文给我们有3个非常简单的一个理 Yang 解。 pertama, orang-orang yang telah mati suatu hari akan dibangkitkan. 第一点就是死了的人有一天将要复活。 Yang kedua, orang-orang yang bangkit dari kematian tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. 第二点就是从死里复活的人不会再有婚姻，不起也不降。 Dan yang ketiga, orang yang bangkit dari kematian akan hidup seperti malaikat di 第三 surga. 点就是从死里复活的人在天国的生活好像天使一样。 Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu memberikan pengharapan bagi kita. 其实耶稣的教导给予我们人类有一个盼望， Bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dalam dunia 也 ini. 就是说，当我们生命在这些世界上结束之后，我们有另外一个 Sama 生命， seperti Tuhan Yesus yang datang menjadi manusia. 就像耶稣来到这个世间上， Dia mati dan bangkit, 他死了，然后复活， naik ke surga. 升天。 Demikian juga dengan para pengikut-pengikut Kristus. 同样，我们每一个跟随基督的人， Ketika kita mati, 当我们死了， suatu hari kita akan dibangkitkan. 有一天我们将会复活， Dan kita akan naik ke 我 surga 们也会升天， dan dikumpulkan bersama dengan Tuhan yang mengasihi kita. 与爱我们的神相挤在一起。 Rasul Paulus menegaskan hubungan kebangkitan Yesus Kristus dan kebangkitan kita dengan begitu baiknya. 保罗很好的比喻我们这个关系是怎么样的。 1 Korintus 15:20 memberitahu pada kita,
哥林多前书15章20节告诉我们， Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal dunia. 但基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 弟兄姐妹们， bila Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, 如果耶稣不再复活， maka engkau dan saya juga tidak akan 那 dibangkitkan. 么你跟我也不会再复活。 Bila Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, 如果耶稣没有复活， maka sia-sialah kepercayaan kita kepadanya. 那么我们相信他是突然了。 Bila kita ingin memahami pemahaman kebangkitan yang lebih mendalam lagi, 如果我们要更深一层的了解有关复活的事情， apa yang firman Tuhan katakan tentang kebangkitan, 神的话语对于这个复活的解释是怎么样呢？ yang pertama, 第一， kebangkitan menunjukkan pemulihan fisik seseorang dari kematian menuju kehidupan. 就是复活显示一个人的身体从死到生的恢复。 Kebangkitan berarti adanya lagi kehidupan di balik kematian menuju kekekalan. 复活的意思就是人死后还有来生，而且是永恒的。 Kebangkitan orang percaya bukan hanya adanya kehidupan. Kebangkitan juga menuntun manusia kepada titik pemuliaan, yaitu sama seperti Kristus. 信主的人复活之后，不止还有生命的这个延续，复活同时也引导人与基督同得尊荣。 John Piper dalam tulisannya dia berkata demikian. John Piper 写一段的这个话语说， Karena Allah itu menghormati pekerjaan putranya dengan membangkitkan tubuh Anda dari kematian. Dan Anda akan menggunakan tubuh Anda untuk memuliakan Dia selama-lamanya. Itulah mengapa Anda memiliki tubuh sekarang, dan itulah sebabnya Anda akan dibangkitkan, tidak dapat binasa. 因此神尊重他儿子的工作，使你的身体从死里复活，而你将要用你的身体永远的尊荣他。这就是为什么你现在拥有这个身体，也就是这个原因，你将要复活，不是灭亡。 Tubuh kebangkitan adalah tubuh kemuliaan. 复活的身体是荣耀的身体， Tubuh kemuliaan adalah tubuh kekal adanya. 荣耀的身体是永恒的身体。 Agar kita bisa memuliakan Tuhan 因 untuk 此，我 selama-lamanya. 们能够荣耀神的名，一直到永远。 Bila ditanya apa perbedaan tubuh sekarang ini dengan tubuh kebangkitan, 如果问你们现在的身体与这个复活以后的身体有什么区别呢？ Louis Berkhof, salah seorang penulis buku sistematika teologi yang terkenal, mengatakan tubuh lama dan tubuh yang dibangkitkan memiliki perbedaan, yaitu perbedaan kualitas tubuh. Louis Berkhof 就是一个写这个系统神学的这个神学家，他说我们现在的身体与复活的身体有很明显的这个区别，就是在这个字方面。 Lalu dia mengutip 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 43. 然后他载自哥林多前书第15章第42到第43节。 Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. 使人复活也是这样，所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的。 Ayat firman Tuhan ini memberitahu kepada kita perbedaan yang sangat jelas antara tubuh kita sekarang ini dengan tubuh kemuliaan nantinya. 这段的经文很清楚地告诉我们，我们现在的身体以及以后复活的身体的一个很大的差别。 Tubuh kita sekarang ini sangat lemah dan sangat rentan terhadap virus. 我们现有的身体是非常的软弱，而且
能很容易被这个病毒所侵犯的。 Apalagi penularan virus sekarang ini yang begitu cepat adanya. 特别是现在传播的这么快的一些病毒， Saya mendengar ada beberapa jemaat yang terpapar mengatakan saya hanya berada di dalam rumah saja. 我听到一些的这个会友，他告诉我，我现在只不过是在家里的， Yang berada di rumah saja pun bisa terpapar COVID. 他们待在家里也能够被这个病毒感染。 Kemudian ada yang lain ditanya kenapa dan bagaimana kamu 那 terpapar. 么其他的人问他们到底是怎么会被感染呢？ Mereka menjawab saya pun tidak tahu bagaimana kami bisa 他 terpapar. 们回答我也不清楚、不明白为什么我会被感染。 Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 但是主内的弟兄姐妹 tubuh 们， kemuliaan, tubuh kebangkitan nantinya kita akan memperoleh tubuh yang lebih kuat dan lebih baik daripada tubuh 我 sekarang ini. 们复活的身体是荣耀的身体，将会比现在的身体更强壮了。 Kita tidak perlu lagi konsumsi begitu banyaknya vitamin-vitamin yang 我们 ada. 再不必用这么多的维生素， Ya, kita tidak perlu lagi konsumsi obat-obat herbal yang banyak 我 itu. 们也不必吃那些的这个药草。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄 Tuhan 姐妹 Yesus 们， juga memberikan penjelasan bagi mereka di dalam kekekalan tidak ada kawin dan mengawinkan. 耶稣很清楚的告诉他们，在来生再没有这个婚姻的制度， Semua hidup sama seperti malaikat di surga. 就像天上的天使一样。 Kita memiliki tubuh kemuliaan dan menyatakan kasih persaudaraan satu dengan yang lain dengan kasih Tuhan. 我们在那边就是以荣耀的身体，以弟兄姐妹充满的爱。 Dengan kata lain di surga, suami istri tidak lagi memiliki hubungan kasih eros. 换句话说，在天国里面，夫妻的关系不再是一个性爱的这个爱， Tetapi kasih yang lebih tinggi, yaitu kasih agape. 也就是有更上一层的爱，就是神圣的爱。 Itulah kasih yang dimiliki antara suami istri di dalam kerajaan surga sama seperti dengan saudara-saudara lainnya. 这就是在天国，夫妻有这个神圣的爱，跟弟兄姐妹都是一样的。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， banyak orang berusaha mengungkapkan misteri di balik kematian. 有许多人要探讨这个死后的这个奥秘。 Namun apa yang Yesus katakan memberikan gambaran bahwa kematian bukanlah akhir hidup. 那么耶稣告诉我们，死亡并不是我们生命的结束， Merupakan permulaan hidup yang baru. 而是我们新生活的一个开始。 John Wesley mengatakan, 威斯里约翰也告诉我们， seperti dia melewati kehidupan ini seperti anak panah di udara. 他告诉我们，人的生活就像一个箭射在天空。 Kehidupan ini adalah awal dari kehidupan berikutnya. 现在的生活就是以后生活的开始。 Dan pertanyaan paling penting bagi seseorang adalah apakah lintasan kehidupannya akan berakhir di surga atau neraka. 最重要的，我们生活里程的终点是在地狱还是在天堂？ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda ketika mendengarkan firman Tuhan 我不 ini. 知道当你听到神的话语之前，你的感受怎样？ Bahwa akan adanya kebangkitan orang mati. 有这个人死后将会复活， Dan kita juga akan bagaimana dikumpulkan bersama dengan Tuhan yang mengasihi kita. 而我们将要与上帝同在一起。 Bagi saudara-saudari yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. 对于那些我们被我们所爱的人离开我们了， Firman Tuhan hari ini memberitahu kepada 今 kita, 天神的话语告诉你们， suatu hari kita akan bertemu dengan mereka kembali setelah kebangkitan orang mati. 有一天当死人复活的时候，我们会跟他们再见面， Kita akan semakin mengasihi mereka dan mereka akan semakin mengasihi 我们会 kita. 更加的爱他们，而他们也会更爱我们。 Kita akan tinggal dengan mereka penuh sukacita dan kebahagiaan bukan lagi sementara tetapi untuk selama-lamanya. 我们将会跟他们生活在一起，充满了喜乐和幸福，不再是暂时，而是永永远远的。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 主爱的弟兄姐妹们， jika kita hidup bersama dengan Allah di bumi ini dengan percaya pada Tuhan Yesus yang mengasihi kita, 如果在这世界上我们相信上帝
透过耶稣来爱我们。 maka percayalah suatu hari kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. 那么，请你相信，一旦我们有一天我们死后，我们将要复活，一同与上帝在一起， Menikmati kebahagiaan bukan sebentar lagi, tetapi untuk selama-lamanya. 享受这个永恒，不是暂时的幸福。 Berbahagialah kita yang mengerti kehidupan setelah kehidupan dalam dunia 我 ini. 们如果能够了解这个，我们生命以后还有这个生活的，是有福的。 Tuhan Yesus memberkati. 神祝福你们。 Ya, kita bersama-sama berdoa. 我们一起来祷 Masuk 告。 pimpin dalam doa. 亲爱的天父上帝，我们实在满心感谢赞美你的恩典。你在世界上给我们了解到，我们生命结束之后，并不是没有了，而是有一个新的生活来等待我们。这就是你应许我们的，我们抓住你的应许，因为你是永恒的主。主，我们围着这一切向主你献上感恩，求主你继续带领、保守、持住我们的信仰，叫我们在主你的真道上能够站立得住，不至于被那些不正确的这个教导而影响。我们如此祈求祷告，乃是奉靠耶稣基督的名求，阿门。 Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sisi. 我们来奉献，用诗歌《生命之道》来回应上帝的话。圣经都是上帝原意，生命耶稣基督，道成肉身钉十字架，流血洗我罪污。生命之道极奇妙，美在主道，奇在主道，生命之道奇妙。美在主道，奇在主道，生命之道奇妙。上帝愿意满有能力，主必亲自成果，必经更保并密更甜，永远安定在天，释放我罪的真理，引导我归回真家。灭在主道，奇在主道，生命之道奇妙。美在主道，奇在主道，生命之道奇妙。我愿天天考察圣经，昼夜思想遵行。真理深推开到我心，使我随主更深。美在永生的大道，当行当守的圣殿。美在主道，奇在主道，生命之道奇妙。美在主道，奇在主道，生命之道奇妙。 Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberi kehidupan kepada kami sampai sekarang ini. Di tengah bayang-bayang kematian karena pandemi COVID-19 ini. Karena situasi dunia yang selalu berubah. Tetapi Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu menjadi landasan, fondasi daripada hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Kau berkata Tuhan, dunia dengan segala yang ada, yang kami nampak akan berlalu, akan hilang, akan lenyap. Tapi orang-orang yang memegang dan melakukan firman-Mu akan hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami rindu mempersembahkan
apa yang terbaik, apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk pekerjaan Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, biarlah kami mempersembahkan hidup kami dan seluruh hidup kami jadi totalitas persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau berdoa pada saat ini juga untuk rekan-rekan kami yang terpapar COVID, jemaat kami yang terpapar COVID. Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi mereka, jamah dan pulihkan mereka, berikan mereka kekuatan, sehingga mereka boleh beraktivitas seperti biasa. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga yang terdampak karena COVID-19 ini, baik ekonomi dan hal-hal yang lain. Tuhan juga memberikan solusi, Tuhan juga memberikan pada mereka jalan keluar, dan mereka tetap berpengharapan kepada Engkau. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing dalam tangan-Mu. Tuhan, peliharakan keluarga kami. Kasih Tuhan dicurahkan di tengah-tengah keluarga kami. Demikian juga anggota keluarga kami tidak bersama dengan kami, dan kami tidak bisa melindungi mereka, ya Tuhan, sepanjang hari. Tapi Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau melindungi mereka, Engkau menolong mereka, dan Engkau juga mengajar mereka untuk takut akan Tuhan, selalu dekat dan berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk situasi dunia yang sedang mengalami pergolakan karena perang Rusia-Ukraina. Oh Tuhan, sudah banyak korban yang jatuh, anak-anak, dan banyak orang-orang yang tidak bersalah Tuhan. Tuhan, kiranya berbelas kasih kepada Ukraina, demikian juga memberikan, ya Tuhan, satu hati yang takut akan Tuhan juga kepada pemimpin-pemimpin dunia, khususnya Rusia, agar Tuhan semua ini boleh diselesaikan dengan perdamaian. Tuhan, curahkanlah Roh-Mu yang kudus itu boleh memimpin setiap keputusan-keputusan, sehingga perang ini tidak berlanjut dan membawa kehancuran. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, peliharakan dengan kesehatan baik, ia tetap memberikan hidup dan pelayanannya juga untuk bangsa dan negara. Demikian juga semua aparat pemerintah, kami bersyukur untuk aparat polisian, tentara, kesehatan yang sudah berjuang di garis depan, meresikokan diri mereka di dalam mengatasi COVID-19. Kami bersyukur dan kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan, terpujilah Engkau, karena Engkau memberi firman-Mu, bahkan Engkau memberi hidup-Mu kepada kami, menjadi hidup yang kekal, yang kami miliki. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah kepadamu, melalui Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 生命千载就此而来，诚心献上救主耶拿，我愿坚信为主而活，感谢主恩。阿门。我们唱第5首诗歌《每步跟随主》。每步跟随主，总要每步跟随主。主要怎样每步引导你，每步跟随主。谨慎踏上每一步，祷告踏上每一步，这是唯一的生的路。每步跟随主，舍地要浪高，selalu ikut Yesus. Yesus akan pimpin jalanmu, ikutlah
愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常我们众人同在，从今世直到永永远远。阿门。请坐，默祷，愿上帝赐福。天边飞燕不吭不说，我夫人将它保守，可知你何等贵重，天父必保守。今天花儿迎风轻歌，雪奈何它一朝枯萎，恩主也为它戴上华衣，天父必保守。我父知何事，他必眷你，心从没有成为了他，天父深柔，虽遭风浪，不须惊慌，我父红恩已担当，于是狂风越平静，天父必保守，于是狂风越平静，天父必保守。亲爱的弟兄姐妹，大家平安。 Shalom saudara-saudari sekalian, 感谢上帝的恩典，让我们能够一起来敬拜我们的神。 puji syukur kepada Tuhan bisa membuat kita bisa bersama-sama beribadah kepada 我 Tuhan. 们也谢谢今天早上参与服侍的弟兄姐妹们， Juga terima kasih kepada mereka yang ikut terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. 愿上帝也是不断来使用我们。 Semoga Tuhan juga memakai kita terus-menerus. 如果你们是第一次参加聚会的弟兄姐妹们， Jikalau saudara-saudari yang pertama kali mengikuti kebaktian 我们很高 tersebut, 兴欢迎你们。 kami mengucapkan selamat datang kepada 哎呀， saudara. 我们也希望下个礼拜我们再见面。 Dengan harapan kita bisa berjumpa kembali pada minggu yang akan 哎呀， datang. 各位亲爱的弟兄姐妹们 Dan，saudara-saudari sekalian, 下个礼拜有正式会议， minggu depan kita ada rapat majelis. 所以请传道牧师、执事们我们参与这个会议。 Dan diharapkan para hamba Tuhan dan para majelis bisa mengikuti rapat 我 tersebut 们的会议是借着 Zoom 来开会 yang diselenggarakan melalui Zoom. 然后如果你们准备要领受圣洗礼 Dan bagi mereka yang mau menerima baptisan kudus, 每个礼拜天2点我们有这个祈祷班， setiap hari Minggu pukul 2 diadakan kelas katekisasi. 所以请你们，如果你们要参加这个祈祷班，请你们告诉我们。 Bagi saudara-saudara yang mau mengikuti kelas katekisasi, mohon diberitahukan kepada kami. 每个礼拜三也是有晚祷会， Dan setiap hari Rabu malam ada kebaktian doa. 礼拜六早上6点也是有这个晨祷会。 Dan Sabtu pagi pukul 6 ada persekutuan doa pagi. 所以请
会友们，我们能够一起来祷告。 Mohon semua anggota jemaat bisa bersama-sama kita berdoa. 这个有会友报告，我直接用印尼文来报告 Dan。selanjutnya mengenai warta gereja akan diwartakan dalam bahasa Indonesia saja. Setelah pulang ke rumah Bapa di surga, adik kita Justin Lim ya di Jakarta, cucu daripada Aceh Bunket. Ya kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, 各位亲爱的弟兄姐妹们， Ya saudara-saudari sekalian, 你们的奉献也是有登在教会那个马丁里面了。 persembahan dari saudara-saudari semua tertera di dalam papan pengumuman di dalam gereja. 愿上帝不断来赐福你们。 Semoga Tuhan terus memberkati saudara-saudari 哎呀， sekalian. 我们下个礼拜再见， Kita bertemu kembali pada minggu yang akan datang. 拜拜。 Shalom.